seperti mana yang disuarakan oleh ramai dari Yang Berhormat dari Pakatan Rakyat, kita terdesak kerana waktu yang terlalu singkat, dan keduanya beberapa peruntukan tidak selaras dengan hasrat yang disuarakan oleh Perdana Menteri sendiri. Umpamanya kenyataan beliau baru-baru ini, dengan izin, the Anti-Corruption Agency and the judiciary have been the targets of negative perception. Many people think the government is not committed to tackling corruption, while investors are suspicious of the integrity of the judiciary. Satu kenyataan yang terpancar dari kesedaran Perdana Menteri membayangkan bahawa ada yang tempang dalam sistem ini, dan bahawa peraturan dan undang-undang yang sedia ada tidak cukup untuk menangani permasalahan yang begitu gawat dan besar. Saya lebih mirip untuk mendukung banyak peruntukan ini, kerana secara kebetulan Yang Berhormat Menteri juga tahu bahawa saya terlibat secara langsung mengawasi dan membentang Akta Pencegahan Rasuah 1997 yang begitu sukar dan kontroversial kerana tidak mendapat dukungan yang cukup kuat dari rakan-rakan saya pada ketika itu. Malah yang saya lihat dan memberi kesan yang membimbangkan ialah beberapa peruntukan yang begitu kuat ditentang oleh Peguam Negara pada ketika itu dan Perdana Menteri telah langsung dibatalkan dalam peruntukan 1997, walaupun begitu gigih diusahakan oleh rakan-rakan dari Badan Pencegah Rasuah pada ketika itu. Dan dalam peruntukan yang ada sekarang, nampaknya Perdana Menteri tidak pernah berhasil dalam memastikan suatu badan atau Suruhanjaya Pencegah Rasuah yang cukup wibawa dan bebas. Saya tidak perlu ulangi kenyataan penjelasan. Bukan benar bahawa tahun 1997 apabila Yang Berhormat Berpadang Pau yang menjadi acting Prime Minister masa itu yang bertanggungjawab menggebalkan dan meneluskan satu akta baru, ialah Anti-Corruption Act, yang mengikut Yang Berhormat tidak dapat sokongan yang kuat oleh rakan-rakan beliau masa itu. Masa itu Perdana Menteri yang membantu ni ialah sekarang Yang Berhormat Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri. Adakah masa itu beliau ada memberi sokongan yang kuat? Saya harus berikan jawapan yang objektif. Selain Badan Pencegah Rasuah yang begitu gigih mempertahankan beberapa peruntukan, termasuk kuasa pendakwaan, kebebasan menyiasat tanpa memilih bulu, saya mendapat sokongan yang cukup kuat dan padu dari Timbalan Menteri pada masa itu. Ini saya berikan jawapan yang objektif yang saya ingat. Pada ketika itu saya menyebut di antara lain, selain dari surat Sayyidina Ali bin Abi Talib kepada Malik Ashtar Gubernur Mesir, saya masih ingat di parlimen ini, saya menganggap ini sebagai suatu langkah yang sangat mendesak, bukan semata-mata agenda politik, tetapi agenda pembangunan bangsa. Dan saya menyebut dan mengimbau pengalaman sejarah Melayu, bagaimana rasuah menyebabkan kejatuhan dan kemusnahan Kesultanan Melayu Melaka. Dan pada ketika itu pun 1997, tak kala membentangkan undang-undang ini, saya menyebut bahawa keyakinan terhadap jentera pentadbiran kerajaan sudah terhakis. Dan dari sudut ekonomi, rasuah meningkatkan kos, mengherotkan urutan keutamaan, dan menyebabkan pengagihan sumber yang salah. 10 tahun berlalu dan memang saya akui kita dapat
satu pembentangan yang lebih positif dari yang pernah kita bentangkan pada tahun 1997. Cuma masalahnya juga lebih parah. Walaupun undang-undang dibentangkan yang dianggap jauh lebih baik dari yang ada sebelumnya, tetapi keadaan corruption dan rasuah lebih parah lagi. Maka sebab itu saya nak tekankan di sini bahawa isu rasuah ini bukan hanya tanggungjawab Suruhanjaya, dan ini disebut oleh menteri dan ditekankan, tetapi mesti merupakan political will dan komitmen yang menyeluruh. Ia melibatkan anggota penguatkuasaan, Suruhanjaya pencegahan rasuah, pihak polis, dan dengan ketiadaan satu FPCMC yang dicadangkan untuk mengawal dan memastikan kewibawaan pasukan polis yang begitu terheret dengan pelbagai kerana jenayah dan rasuah. Jabatan Peguam Negara, menteri memberi penjelasan dalam dan luar dewan bahawa dengan menyerahkan sebahagian kuasa memutuskan pendakwaan kepada Jabatan Peguam Negara atau Persekutuan Peguam Negara, mengharapkan ada keupayaan untuk menyemak dan menghalang dari keterlanjuran pihak Suruhanjaya. Tetapi kita harus juga perhatikan bahawa Jabatan Peguam Negara, khususnya Peguam Negara sekarang, terlalu terselaput dengan terlalu banyak tuduhan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Jadi dengan SPM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, CPR, yang begitu kuat berbanding dengan dulu, terserah kepada satu kuasa yang terselaput dengan rasuah dan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa yang begitu keterlaluan. Maknanya dengan kehebatan dan integriti yang nak kita pertahankan dalam Suruhanjaya ini masih terperangkap dengan sistem, dengan kegagalan kita membersihkan institusi pemerintahan pentadbiran yang lain termasuk Jabatan Peguam Negara. Dan seperti mana juga kenyataan Perdana Menteri yang saya sebut tadi soal integrity of the judiciary, kalaupun kes pendakwaan cukup kuat lepas di peringkat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, diberikan laluan oleh Jabatan Peguam Negara, serah pada Badan Kehakiman dengan jenis bahagian besar hakim yang ada ikut harga untuk menyelesaikan sesuatu kes. Tuan Speaker. Tuan Yang Bertuah, seperti mana yang saya jelaskan, isu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ini berkaitan dengan integriti, kewibawaan, kelayakan Peguam Negara dan juga Badan Kehakiman.